Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita tingkatkan lagi rasa syukur kita pada Allah, memandangkan kita lihat musim yang sedang kita lalui ini, di mana sekarang kita dah berada pada bulan Jamadil Ula. Ya, jadi tinggal lagi Jamadil Thani, Rajab, Syaban dan Ramadan akan tiba. Begitulah kepantasan masa. Kita sedang menghitung bulan, iaitu bulan Ramadan, yang kalau kita tengok orang dulu 6 bulan sebelum Ramadan dah ambil lagi, dah membuat berbagai-bagai persiapan. Jadi balik pada tajuk kita hari ini, saya fokuskan 2 perkara. Pertama, satunya ialah keadaan kita di Malaysia, percutian sekolah anak-anak. Akan bermula, kalau di Kedah dah mula, mungkin besok, di negeri-negeri lain mungkin hari Sabtu. Jadi memang ada setengah mak bapak bila musim cuti sekolah ni dia mula pening kepala. Kalau musim sekolah dia tahu anak dia pergi sekolah, tapi bila musim cuti ni dia tak tahu anak dia pergi mana. Jadi inilah kadang-kala kebimbangan mak bapak mengenai anak-anak. Kalau dulu saya ingat kita musim cuti sekolah main sungai, panjat pokok, main gasing. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang ni kita lebih tengok kadang-kala dia main lepak. Dia main lepak, dia pergi ke tempat-tempat mana-mana, balik 3-4 pagi. Ini merusingkan. Jadi cara kita nak bendung dia antaranya ialah dengan kaitkan dengan solat berjemaah. Jadi terutama bapa, jangan pergi masjid bersendirian. Cuba bawa anak yang sudah yang tidak mengganggu jemaah lah, maknanya dah mumayyiz, umur 7 tahun, 8 tahun. Bimbing anak-anak ke solat berjemaah. Jangan kita pergi bersendirian. Pastikan anak-anak kita pergi, dia galakkan, bawa dia untuk solat berjemaah, terutama maghrib dan isyak dapat solat berjemaah, dan subuh dapat bangunkan dia untuk solat berjemaah. Kerana ini satu-satu jalan yang kita rasa boleh selesaikan masalah daripada mengatasi masalah lepak. Kerana bila lepak ni kita bimbang dengan keadaan dadah, dengan keadaan berbagai-bagai yang akan masuk dan mengganggu anak kita. Kerana bila terpangkap dengan dadah, kita rasa bimbang, sangat-sangat bimbang. Kadang-kadang itu yang disebut sebagai sampah. Jadi kita tak nak anak yang kita telah bersusah payah dengan isteri melahirkannya dengan penuh penderitaan, tiba-tiba jadi sampah. Jadi untuk itu kita buatkan aktiviti dia. Kita pastikan musim cuti, kalau anak lelaki pergi masjid solat berjemaah. Dan anak perempuan kita didik di rumah solat di awal waktu. Kalau perlu kita buatkan hadiah dia. Bapa nak tengok siapa lulus solat berjemaah, siapa lulus solat di awal waktu, dan kita bagi dia masa. Jangan cuti ni cuti habis sampai menonton daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi. Tak ada masa dia untuk dia ulang kaji pelajaran, untuk dia menonton, untuk dia keluar jumpa kawan dan sebagainya. Perlu ada bimbingan, insya-Allah dengan cara solat berjemaah akan menjadi. Sebab itu kalau kita tengok antara langkah awal baginda bila sampai ke Madinah, baginda buatkan solat berjemaah. Kerana di sana apa yang berlaku ialah kesatuan sahabat. Pertama daripada kalangan Ansar, iaitu Aus dan Khazraj, yang lama dah bergaduh tapi disatukan atas nama Ansar. Dan juga lebih lagi ialah kesatuan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi ini semua bermula dengan solat berjemaah. Jadi saya galakkan kepada ibu bapa yang dalam keadaan memikirkan masa depan anak-anak, maka agenda langkah kita atau usaha kita awal solat berjemaah. Dan satu syarat yang saya nak sebut tentang solat berjemaah ni, syarat penting dalam kita solat berjemaah ialah kita kenal pasti imam. Imam yang nak solat, nak mengimamkan kita tu dengan penuh keyakinan yang imam tu seorang yang sah. Jangan ada kita kata imam ni ada wuduk ke, tak ada wuduk ke dan sebagainya. Kerana kalau berlaku memang ada ketika imam terlupa ambil wuduk, dah selesai solat baru dia beritahu, Allah tuan-tuan, saya lupalah tadi nak ambil wuduk. Jadi macam mana solat kita makmum? Kita kata solat makmum sah,
tidak ada masalah. Saya itu dia saranan yang cukup baik pagi ni berkaitan solat berjamaah, dan mungkin ini satu panduan untuk ibu bapa yang akan menghadapi cuti sekolah. Kita galakkan anak kita untuk belajar bersolat berjamaah, dan orang kata kepimpinan melalui teladan. Ustaz, ibu bapa kena mula dulu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya, dan kita akan buka persoalan menerusi talian 0362051500. Rakan tugas Mona akan bantu anda insya-Allah melancarkan panggilan kita pagi ni, dan juga boleh bertanya menerusi Facebook www.facebook.com/ikim.fm. Di bawah post yang telah pun saya upload di Facebook Ikim FM kita, insya-Allah. Dan yang bermakna terus bersama akan kembali selepas tajaan segmen ini. Ada waktu kita malas nak melakukan sebarang kerja atau aktiviti. Itu perkara normal. Tapi bagaimana nak tangani rasa malas? Cuba lakukan ini. Setiap kali bangun pagi, anda fikirkan sesuatu yang anda seronok lakukan. Jangan terlalu fokuskan kerja anda yang membebankan. Sebaliknya, alihkan perhatian untuk bertemu dengan kawan-kawan yang anda sayangi, atau anda mahu memakai pakaian kegemaran anda. Tetapi, ini semua perlukan latihan. Mesti anda sentiasa bersemangat dan dapat hilangkan rasa malas anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Ikim FM, pilihan utama anda. Ikim FM, pilihan utama anda. Dan kembali bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk anda yang baru bersama dengan kami, kita bersama dengan Fadil Ustaz Fazli Al-Yamani dengan tajuk kita pagi ni, syarat sah jemaah. Tentunya syarat sah solat jemaah, yang mana akan kita kongsikan persoalan anda menerusi talian 0362051500 atau menerusi Facebook. Dan saya nak kongsikan soalan pertama daripada Facebook dulu, Ustaz, yang bertanya, Uwais Karni, Assalamualaikum, bagaimana cara bersalam yang dianjurkan oleh Islam? Adakah batal solat saya jika saya mendahului imam satu rukun? Waalaikumsalam bagi soalan tadi. Jadi kaedah memberi salam, kita dalam solat sebagai makmum, maka kita pastikan salamnya kita setelah imam selesai memberi kedua-dua salam. Imam beri salam kanan, imam beri salam kiri, barulah kita ikuti dengan memberi salam. Tapi kalau soalan tadi kita mendahului imam, kita mungkin ada orang masa tu dah sampai ujung dah, dah tak tahan dah nak masuk bilik air ni, angin pun dah nak keluar dah. Kalau lambat-lambat nanti batal pula, habis. Jadi dia mendahului imam, hukum dia macam mana? Kita kata hukum dia sah. Maka mendahului imam ni sebenarnya kedudukan dia makruh kalau hanya satu rukun. Kita buat apa saja sebelum imam, rokok sebelum imam, sujud sebelum imam, sampai salam sebelum imam, satu rukun, hukum dia makruh. Jangan mendahului dalam takbir saja. Lain pada tu kalau kita buat lebih, kadang-kadang maklum dalam suasana jemaah ni, imam orang yang agak uzur, orang tua, kita orang muda ni laju. Jadi apa yang berlaku ialah kita mendahului imam. Satu rukun, hukum dia sah, tak ada masalah. Cuma perbuatan itu makruh. Mungkin kadang-kadang tak berapa dengar pun ada, Ustaz, ya, bila imam bangun daripada. Ya, saya. Ya, saya, insyaAllah. Dan kita jumpa pemanggil kita yang pertama dari Ceras Panashimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya lah, saya cuma daripada Ceras nak tanya mengenai pembatalan wuduk. Bila ada sekali saya solat berjemaah di masjid, sementara menunggu waktu masuk, tiba-tiba seorang budak lelaki terpijak tangan saya. Saya tak nak tahu pada tahap usia berapakah sentuhan seorang kanak-kanak lelaki pada kita yang menyebabkan batal wuduk. Itu saja soalan saya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi batal dalam mazhab Syafi'i persentuhan kulit, mana-mana saja bahagian kulit antara lelaki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahramiah, dan mereka ni di tahap ada had syahwat, maka persentuhan itu membawa kepada batal. Jadi bila umurnya, kita kata dalam lebih kurang umur 10-11 tahun sebelum dia balik, iaitu had syahwat ialah 10 tahun. 10 tahun mana dia dah mula faham, dia dah mula ada keinginan, maka di ketika itu kalau berlaku sentuhan antara kita, seorang perempuan dan seorang laki-laki, yang mana perempuan mungkin 50 tahun, anak laki-laki ni baru umur 10 tahun, batal. Atau sebaliknya. Tapi kalaulah bawah umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, itu tidak ada lagi had syahwat, maka kita kata tidak batal. Kalaupun berlainan jantina, laki-laki umur
5 tahun ataupun 7 tahun dan perempuan umur 30 tahun, itu tidak batal. Kerana yang membatalkan ialah kita kata apabila ada had syahwat, lebih kurang yang selalu disebut ulama 10 tahun ke atas. Sebab itu bila anak umur 10 tahun dah kita boleh bertindak. Umur 7 tahun kita suruh dia solat. Sampai dia 10 tahun kalau dia tak solat, kita bertindak dengan merotani anak. Dan saya selalu sebut, dalam tindakan kita untuk didik anak ni, kita rotan, gunakan rotan itu, jadikan dia sebagai ubat, tetapi bukan dia sebagai makanan. Kerana ada orang makanan, mana pantang sikit, rotan. Tak boleh. Bila dah terdesak, rotan. Kalau tidak, jangan rotan. Gunakan kaedah-kaedah yang lebih baik lagi dengan pujuk dan rayu anak-anak kita. Jadi 10 tahun ke atas dah mula matang, walaupun belum balik, maka dia dah ada keinginan. Maka daripada usia tu kita kira kalau bersentuhan maka batal dan tidak ada had akhir. Sampai umur bila? Sampai umur walaupun sudah terlentang. Maka kalau berlaku sentuhan yang berlainan jantina dan tidak ada hubungan maharamiah, maka batal. Saya, insyaAllah. Kita dengar pemanggil seterusnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya berkaitan dengan solat jemaah. Macam kalau kita tak baca surah pada kata sembahyang Isyak 4 rakaat kan, 2 rakaat tu kita tak baca surah lain. Maksudnya kita baca Al-Fatihah saja, sah ke tidak sah? Mengenai dengan membaca Al-Fatihah, sebenarnya Fatihah tu yang wajibnya. Fatihah itulah yang menjadi rukunnya. Adapun bacaan surah, dia adalah suatu perhiasan solat. Kalau kita solat, maka kalau kita lihat solat subuh, kalau kita sembahyang bersendirian atau imam, maka disunatkan baca Fatihah dan baca surah. Kemudian solat zuhur, disunatkan kita baca Fatihah dan juga surah pada 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau asar, rakaat pertama dan kedua saja, Fatihah dan surah. Maghrib, pertama dan kedua saja. Isyak, pertama dan kedua saja, Fatihah dan surah. Kalau kita tak baca surah, Fatihah saja, maka hukum dia sah, tak ada masalah. Yang penting Fatihah itu adalah rukun kepada setiap orang, imam atau makmum, fardu atau sunat, kecuali seorang yang masbuk yang tak berkesempatan, maka dia dikecualikan. Saya, itu dia. Dan seterusnya. Yang pertama saya nak tanya, bolehkah kita berdoa dalam sujud yang terakhir dalam sembahyang fardu? Bolehkah kita berdoa dalam sujud yang terakhir dalam sembahyang fardu? Yang kedua, katakan kita saya sembahyang berjemaah. Contoh dalam sembahyang Isyak lah. Imam sudah masuk rakaat yang keempat. Kemudian saya baru masuk. Lepas tu imam baca tahiyat tu sampai habis. Saya baca tahiyat tu sampai habis ke atau sampai salawat Nabi saja. Lepas tu kemudian saya bangun rakaat yang kedua kan. Rakaat kedua tu saya kena baca tahiyat ke atau saya teruskan rakaat yang keempat seterusnya? Saya, Ustaz. Mengenai dengan doa di dalam sujud akhir, jawapan dia boleh kita berdoa dengan apa-apa doa, asalkan dalam bahasa Arab dan doa itu warid, terutama ayat-ayat Al-Quran yang dipetik ataupun hadis-hadis Nabi dalam doa yang diwarid, maka kita boleh baca panjang mana pun boleh, tak ada masalah. Kita sujud lama, ada orang sujud lama, imam sampai kalau imam dah bagi salam dia belum bangun lagi, tak ada masalah. Cuma pasti dia jangan tidur je lah. Kadang-kadang dia sujud lama ingat apa, rupanya tertidur. Itu tak boleh. Kalau dia sujud lama maupun imam sampai dah bagi salam, dia masih lagi berdoa lagi. Dia baca, dia minta, mungkin ada benda yang dia nakkan menjadi hajat besar, maka dia berdoa, tak ada masalah. Itu soalan, itu jawapan dia. Yang kedua, mengenai dengan kita bila masuk imam di tahiyat akhir. Jadi kita Allahu Akbar, kita duduk. Kita boleh duduk kosong, tak baca apa pun, diam pun boleh. Tetapi daripada kita kosong, kita baca. Nak baca apa? Baca tahiyat. Banyak mana kita baca kalau boleh sampai kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi memandangkan imam mempunyai ruang yang lebih panjang, bacaan dia lebih banyak dalam tahiyat akhir, maka kita juga boleh baca sampai habis. Tak ada masalah. Kerana daripada kita kosong, mungkin kadang-kadang menjadi satu kesempatan syaitan pula. Bila kita diam ni, dia datang macam-macam bisikan, dia ganggu kita. Jadi untuk mengelak daripada terganggu, kita baca sampai imam bagi salam. Bila imam bagi salam, kita pun bangun. Mulakan rakaat pertama. Rakaat kedua kita buat tahiyat awal kita macam biasa.
rakaat ketiga, rakaat keempat, tahiyat akhir macam biasa, dan solat macam biasa. Cuma tadi kita menumpang imam. Sekarang bila dah kita bangun, kita buat sendiri, maka apa yang perlu kita buat seperti biasa. Tak ada masalah. Jangan kita tak buat tahiyat awal. Tahiyat awal disunatkan. Tahiyat akhir pun kita buat sampai sempurna dan kita bagi salam. Terima kasih Ustaz. Jarak jawapan itu juga memberi penjelasan kepada rakan-rakan bertanyakan soalan yang hampir sama di Facebook. Dan kita dengar pemanggil kita dari Shah Alam, Cik Zul. Saya nak tanya Ustaz, dalam jemaah semayang jemaah, macam kadang kita ikut imam, ada kita semak imam punya Fatihah, kadang kita macam terdengar contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin saya salah dengar, kadang tergerak dalam hati dah. Tapi macam rasa kita ni tak was-was sangat lah, macam tak khusyuk lah jadinya. Jadi kali kedua dengar pula sama juga Nur Rahim. Tapi macam mana Ustaz kita punya solat tu? Dalam syarat-syarat menjadi imam ataupun membaca Fatihah ini ialah jangan berlaku sesuatu yang membawa kepada kepincangan Al-Fatihah. Kepincangan macam mana? Allah yaqa khalal, iaitu kepincangan yang boleh mengubah makna. Contohnya kalau dia baca iyyaka na'budu, maka ada orang baca iyyaki na'budu, itu mengubah makna. An'amta alaihim, dia baca an'amtu alaihim, itu mengubah makna. Jadi kalau perkara yang mengubah makna, mustaqim, dia baca mustahim, dengan keadaan dia boleh baca tapi dia baca yang tak betul. Iya perlu ada tasydid, dia baca iya tanpa tasydid, itu mengubah makna. Maka setiap apa yang mengubah makna, maka Fatihah dia tidak sah. Maka dia kena perbetulkan, dia kena ulang semula, baca bagi betul. Kalau dia tak betul, dia teruskan juga, maka solat dia tidak sah. Tapi ada pun bacaan yang tidak mengubah makna. Macam tadi soalan tadi tak mengubah makna. Kita baca Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Patut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Ini tak ubah makna. Dia cuma ubah baris. Maka ubah ini kalau disengajakan haram. Tak boleh, tetapi tidak menjejaskan solat. Hukum solat kita sah dan sembahyang kita sah, dan kita tak perlu meragui tentang sah atau tidak solat sah, maka sembahyang kita sah. Cuma perbuatan itu kalaulah disengajakan itu haram. Kerana dia tak mengubah makna. Jadi perlulah kalau kita rasa tak jelas, kita minta imam jelaskan. Kadang-kadang mungkin imam dah betul, kita yang salah dengar. Jadi kita perbaiki kita punya hal. Saya insyaAllah. Dan kita rakyat juga daripada Facebook, Cik Nur Izzuddin bertanya, Ustaz, saya selalu ditegur bila anak saya yang berumur 8 tahun yang sudah boleh solat dengan betul, termasuk bacaan dalam solat, bila anak saya berdiri di dalam saf yang sama dengan saya ketika solat berjemaah di masjid, sedangkan anak saya sudah berkatan dan dapat solat dengan baik. Alasan ditegur kerana anak saya belum balik. Boleh bagi pencerahan kerana teguran ini menyebabkan anak saya tak mau ke masjid lagi. Sebenarnya masalah anak yang sudah memayyiz, yang boleh, yang lebih-lebih lagi yang sudah khatan, sudah boleh memandu sendiri dalam solat dia, maka tak perlu kita nak tegur, tak perlu kita kata awak belum balik. Tak, kedukkan dia. Kalau duduk di tengah saf tak ada masalah. Sampai di zaman Nabi ada sahabat yang menjadi imam dalam usia dia 7 tahun. Jadi menjadi imam, bukan jadi makmum lagi dah. Jadi kita kalau pergi ke masjid, kita jumpa satu kawan, anak dia di sebelah, kita duduk di sebelah anak dia. Tak ada masalah. Jangan kita sampai nanti kita pegang budak ni, tarik ke belakang, kita isi tempat kosong yang dikosongkan oleh budak tadi. Itu tak patut. Jadi kita bawa, dan bapa perlu faham, bawa anak biar anak yang memayyiz. Jangan bawa anak yang nanti buat bising. Jadi kalau bawa anak yang memayyiz, macam 8 tahun, 9 tahun ni memayyiz, dah lebih memayyiz dah, maka tak ada masalah. Dan kita jemaah, kita kena faham, kedukkan dia tidak mengganggu dan tidak menghalang daripada saf. Solat kita tak putus, solat kita sah. Sedangkan kalau kita tengok di celah-celah tiang pun solat kita tak putus, itu tiang batu yang mana solat kita tak putus. Atau kita duduk di sebelah dinding, sebelah sana jemaah, sebelah sini jemaah, tengah dinding pun tak putus, apa lagi dengan budak yang sudah memayyiz. Tak ada masalah, biarkan dia terus dibimbing dengan solat berjemaah. Kita raikan mereka, Zal, ya? Ya, saya. Dan kita terima pemanggil seterusnya. Saya nak tanya, anak saya ni dia pergilah semayang jemaah, alhamdulillah lah, tapi masalahnya dia macam
tak boleh beri tumpu perhatian dia pada semayang tu. Nanti sekejap-sekejap dia macam tergaru, sekejap dia macam pusing sana, sekejap macam gini. Saya nak tanya macam mana saya nak treat dia macam serius lah bila semayang berjemaah je lah. Baik. Lagi satu soalan saya nak tanya, apa makna dekat dalam kalau kita bersemayang duha tu, sujud tu dah ada baca wahabli ya wahabu ilman wa hikmatan warzuqni ya razaqu kulli musahalan. Baik, itu saja Ustaz. Mengenai dengan anak yang tak serius ni, ini biasalah. Anak-anak kita, kalau kita tengok, banyak masa depan TV, banyak masa di meja makan, banyak masa bermain. Tiba-tiba kita nak fokuskan dia dalam 10 minit, memang satu. Bukan kata anak, bapa pun tak dapat. Dengan masa kita, berapa sangat yang kita bagi masa untuk solat, berapa masa yang kita buang dalam keadaan kita sedar atau tidak dengan sesuatu yang leka, lara dan lalai. Jadi walau macam mana pun, kita nak buat macam mana dengan anak kita yang tak fokus ni, kita kena teruskan usaha. Hari ni tidak, besok, lusa tidak, sampai satu masa. Benda ni bila diteruskan, kalau kita bayangkan setitik air yang jatuh ke atas batu yang keras, dengan setitik mengambil masa lama, setitik, lama kelamaan batu tadi akan berlompat. Berbanding dengan kalau kita curah air, kalau satu baldi pun, satu tangki pun, sekali kita curah, dia tak akan jadi apa-apa kesan. Jadi begitulah, didik anak terus dengan solat berjemaah. Kita yakin dengan solat berjemaah ni akan memberikan kesan yang cukup besar. Masalah doa tadi saya tak dapat tangkap tadi. Doa ni apa pun doa boleh, tak ada masalah. Allah amat suka kepada kita bila berdoa, lebih-lebih lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, selesa. Berdoalah, minta kepada Allah. Dan sebut tentang doa, ada satu daripada Facebook, Panawira bertanya, selepas solat terus membaca Al-Quran kerana terlalu asyik sehingga terlupa nak berdoa, adakah itu dikira kita tergolong dalam orang yang kedekut kerana tidak berdoa? Membaca Al-Quran juga ada hadis menyatakan Allah akan lebih cepat bagi sesuatu kepada orang baca Al-Quran lebih daripada orang berdoa. Kerana Quran tu pun satu doa. Jadi kalau kita lepas salam, kita terus baca Quran, boleh, tak ada masalah. Dan itu juga satu usaha doa kita. Cuma doa ni kita perlu buat dalam apa kerja buat sekalipun. Ya. InsyaAllah. Dan kita terima panggil seterusnya, Puan Fauzia. Saya nak tanya, kalau kita di antara solat kita mengantuk, kita baring sekejap, apakah hukum dia? Adakah batal wuduk kita? Itu saja Ustaz soalannya. Mengenai dengan kalau kita baring, ini selalu berlaku lah. Dalam kita kata tunggu sementara, nak tunggu isyak ni, ngantuk pun datang, kena pula masjid tu aircon pun sedap, Allahu Akbar. Apa lagi dalam telekung ni macam dalam selimut lah, jadi kena pula tepi dinding tu, ada tempat sandar elok, sejuk, bantal sejuk, memang terlelap. Kalau terlelap, tertidur, macam kita mandu lah, senang. Kita memandu, kita kena betul-betul fokus. Kalau terlelap, apa jadi? Memang kita tak menduga. Kereta kita akan buat hal, langgar divider ke, langgar orang ke, jatuh longkang ke. Macam itulah solat kita. Kalau kita dah terlelap, dia umpamakan badan kita ni seperti satu uncang yang penuh dengan air, dan mata kita ni selagi berjaga, dia seperti tali yang mengikat mulut uncang tadi. Kalau mata kita terlelap, macam tali terbuka, keluar habis air, maka keluarlah hadas daripada badan kita, maka berhadas dan batallah wuduk kita. Kalau kita terlelap dalam erti kata macam mana? Dalam baring. Kalau duduk tetap tak ada masalah. Terlelap tidur pun tak apa, sepanjang malam dia tidur dengan keadaan duduk yang tetap tu tak ada hal. Tapi kalau dia baring, mengiring, maka itu kalau terlelap batal wuduk. Okey, kita dengar soalan seterusnya. Tempat kami ni masjid, kemudian di sekeliling dia ada lebih kurang dalam 100 meter, lebih kurang dalam 100 meter, 150 meter ada surau lah. Lebih kurang ada 3 atau 4 surau yang dekat dengan masjid. Jadi ada beberapa penduduk yang sekitar surau, mereka 4-5 orang datang ke masjid khususnya untuk semayang Zuhur, Asar, sehingga surau tu ditinggalkan langsung kosong, tak ada orang semayang. Jadi mereka semua kumpul semayang kat masjid dengan meninggalkan surau-surau yang di sekeliling ni.
Jadi nak tanya, nak minta pencerahan daripada Ustaz bagaimana tu? Ya, saya silakan. Tapi masalah kalau katakan kita yang penting ialah masjid. Masjid ni adalah satu tempat yang menghimpunkan kita dalam satu kawasan taman ataupun satu kawasan kampung. Masjid. Jadi kita sepatutnya pergi ke masjid. Tetapi dalam suasana itu kita ada surau. Maka surau ni mungkin Maghrib Isyak adalah orang, Zuhur Asar tak ada. Jadi kalau kita kata pada mereka yang duduk dekat surau, awak pergilah solat di surau. Malangnya nanti dia pergi kata saya seorang je, mana ada orang. Jadi dia pun tak solat berjemaah, pergi ke masjid. Maka perbuatan itu tidak menjadi hal. Tidak ada masalah. Kerana kewujudan masjid tadi sudah cukup untuk satu kita kata tanggungjawab dalam mengemarahkan surau. Maka dengan pelaksanaan masjid tadi, solat berjemaah itu memadai. Jadi kalau aktiviti yang dibuat di surau pada Maghrib Isyak, maka orang pergi Maghrib Isyak Zuhur orang pergi masjid, tidak menjadi masalah. Suasana itu tidak menjadi hal. Alhamdulillah, okeylah kita kata. Baik, kita dengar seterusnya. Saya nak bertanya, saya sering berjemaah dengan anak lelaki. Lepas tu saya dalam setiap bacaan belum habis baca, anak dah macam rokok ataupun sujud. Setiap apa belum habis bacaan dah. Sah ke tak sah sembahyang saya? Macam duduk antara dua sujud ke, tayat akhir ke, Fatihah ke, belum habis baca, anak dah pergi ke yang lain. Sah ke tak sah sembahyang saya sebagai makmum? Baik. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mengenai dengan solat seorang ibu, ini satu contoh yang bagus. Bila kita minta anak dengan rendah diri kita kata anak awak jadi imam kepada ibu. Kita tahu anak kita ni dah diberi pendidikan yang alhamdulillah dia dapat menguasai bacaan dengan baik dan dia tahu perjalanan solat bagaimana. Maka umur 8 tahun dia jadi imam. Mungkin dia ambil jalan ringkas, dia baca Fatihah saja. Dia baca yang wajib saja. Jadi kadang-kadang kita tertinggal. Hukum dia tidak ada masalah. Jadi kalaupun imam tu laju sikit, kita lambatlah. Dia punya kadar dia jangan tertinggal lebih daripada 3 rukun yang panjang. Jadi kalau sekadar 1 rukun atau tak sampai 1 rukun, dia dah baca Fatihah, dah baca surah rokok. Kita baca Fatihah, kita rokok. Mungkin tak sempat dia bangun, kita turun rokok. Ataupun kita duduk nak baca sujud, baru nak baca tak sampai 3 kali dia dah bangun. Maka tak ada masalah. Kita ketinggalan sikit dengan imam, maka dalam keadaan ini terutama anak lajulah sikit, maka solat kita sah, tak ada masalah. InsyaAllah itu di antara jawapan diberikan. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika dan kembali lagi dalam Tahsinul Ibadah selepas ini. Terus bersama kami. Semalam Ani bawa nasi lemak. Hari ni Mariam bawa mi goreng. Untungnya macam ni. Hari-hari makan percuma. Boleh jimat belanja kan? Boleh sangat. Kalau setiap hari kita gilir bawa bekal, sekurang-kurangnya boleh jimat 3 hingga 4 ringgit sehari. Duit tu kita boleh masuk tabung. Kan lebih untung. Kita pun dapat pahala sedekah dan eratkan silaturahim. Betul kata awak tu. Esok giliran saya lah. Nak bawa roti telur. Itu betul-betul jimat. Ada macam-macam cara kalau nak berjimat. Bukan anda yang bekerja je. Anak-anak pun boleh bawa bekalan yang sedap dan selamat. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Ya, kembali bersama di waktu ini 10.45 pagi. Anda masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah dan kita masih lagi bersama bagi Ustaz Fazli Al-Yamani berbicara tentang syarat sah solat jemaah. Dan Ustaz, saya nak raikan juga daripada Facebook. Muhammad Safi Mustafa bertanya, salam Ustaz, soalannya semasa solat jemaah saya berdiri sebelah kanan di belakang imam. Saya dapati jemaah di sebelah kanan agak jauh, jarak lebih kurang 1 kaki. Apa yang harus saya buat? Nak rapatkan atau tidak? Dan kedua, betulkah bersalam selepas solat jemaah itu makruh? Mengenai dengan satu perkara yang perlu saya nak ingatkan di sini, dan ini adalah perkara yang diingatkan oleh guru saya. Dia kata di Malaysia ni banyak benda yang jauh lebih baik mutunya kalau banding di setengah-setengah negara Arab.
Contohnya dia kata di Malaysia ni bila solat orang akan duduk sama-sama, tak terus bangun, berzikir, berdoa, dan kemudian ada pula bersalam-salaman. Jadi ini kalau di negara Arab kata dia lepas salam dah orang bangun dah cabut sampai dekat pintu dah nak lari dah. Mana tak ada kemesraan. Cuma dia kata satu benda yang perlu diperbaiki, iaitu kedudukan saf. Banyak orang hari ni dia tak ambil kira. Kita nak bila kita solat ni, kita kena rapatkan saf. Jangan kita kena pula sengahnya dia satu sejadah satu orang. Sejadah besar, orangnya kurus. Jadi menjadi ruang yang banyak. Itu kita minta tolong kita atasi. Kita tengok di kanan kita, ajak depan dekat sikit, ajak dekat sikit. Kadang-kadang ada orang dia tak selesa. Dia nak kalau boleh ada ruang bernafas. Tapi kita kata tak, ini dia sebenarnya nampak zahir kita rapatkan, tapi Allah sedang nak merapatkan hati kita. Allah nak mengeratkan hubungan kita. Sebab itu kita rapat-rapatkan. Kalau tak rapat, kita boleh tarik. Dalam solat kita boleh tarik dia dekat dengan kita. Walaupun dalam solat. Dalam solat kita tarik dia, kita tarik orang sebelah kanan kita ke searah kita, atau orang sebelah kiri kita. Yang penting kita nak tarik ni, kita tengok ke arah mana yang lebih menghampirkan kita kepada imam. Kalau kita duduk di sebelah kiri, tarik dengan sebelah kiri lah. Kalau kita duduk di sebelah kanan, tarik sebelah kanan, menghampirkan. Cuma masalah dia takut kadang-kadang jemaah tak faham. Bila tarik dia tampar tangan kita, malah jadi macam nak bergaduh pula dalam solat. Sebenarnya tak. Itu teguran macam tu kadang-kadang berlaku, maka itu tak ada masalah. Cuma saya nak kita ingat bahawa setiap orang melihat kita jangan bersendirian. Kita jangan pergi, walaupun pergi masjid, kita tak hidup bersendirian. Kita tak boleh buat kerja yang mana kerja-kerja hidup ni kita berseorangan. Kita perlu ada rombongan, ada jemaah dalam apa urusan. Lebih-lebih lagi solat berjemaah. Jadi jangan suka, ada orang dia suka duduk dan berseorangan. Kalau dekat sikit dia kata jauh sikit, rimas, jauh sikit panas. Jadi tak, kita rapatkan. Inilah hubungan yang perlu kita lihat. Dengan rapatkan saf, luruskan saf, insya-Allah akan ada satu hubungan baik dalam jemaah kita, insya-Allah. Itu dia. InsyaAllah. Dan ada bertanya bersalam tu makruh ke Ustaz? Bersalaman selepas solat. Ya, kita kata sebenarnya tidak makruh bersalaman. Bagus kita salam. Cuma lepas subuh dan lepas asar. Kalau eloknya kita tak bersalaman sebab kita nak duduk di tikar sembahyang. Kita nak berzikir. Kalau boleh lepas subuh ni tunggu sampai matahari terbit, dapat buat solat sunat isyraq. Kalau asar ada sikit masa kita. Tapi kalau kita bersalaman dengan tidak ada apa-apa hal, bersalaman itu satu hubungan baik. Memang dikendaki. Saya lihat di satu tempat pusat pengajian yang terkenal, Darul Mustafa, dia akan mengadakan bersalaman ni bila lepas zikir saja, semua satu masjid. Mungkin jemaah kadang-kadang 500-600 orang. Macam mana nak salam? Sampai masa 2-3 jam. Beratur bersalaman, berjalan dalam masjid bersalaman. Maknanya cantiknya bila kita ada salam, bersalaman satu dengan lain, membawa kepada hubungan yang baik. Saya insyaAllah. Kita dengar lagi panggil seterusnya dari Gombak Puan Sofia. Saya nak tanya, kalau macam dalam solat fardu kita baca Fatihah, selepas solat doling kita baca Allahumma fitli wali walidayya, baru amin, tu boleh ke Ustaz? Sebenarnya itu adalah suatu yang sunat. Memang disunatkan kerana ada nas yang baginda akan baca selepas pada waladhdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Kerana dalam solat ni dia ada saktah. Apa maksud saktah? Iaitu kita tarik nafas lah, berhenti seketika. Kita ni dalam melakukan solat, kita buat dengan tenang, dengan tenteram, tidak gopoh-gapah. Tak nak laju, nak cepat, dia tak boleh. Kalau saya dengar kita kata biar lambat asalkan selamat. Ada guru saya dia kata di sekolah dulu, dia kata sekarang dah tak pakai dah. Sekarang ni biar cepat asalkan selamat. Tapi selalunya cepat ni tak boleh selamat. Kalau kita bawa kereta lah, kita nak cepat laju,
Kadang-kadang silap nanti nahas kemalangan, satu benda yang sangat mengharapkan kita jauh daripada perkara ni. Jadi jangan gopoh. Sebab itu kata Nabi dalam hadis, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat yang tidak gopoh, yang tenang ni daripada Allah. Sifat gopoh ni datang daripada syaitan. Dalam solat pun jangan gopoh. Waladdallin rabbighfirli wa liyadayya. Amin. Berhenti sekejap. Bagi nafas pada makmum baca Fatihah. Kemudian kita baca surah. Begitulah perjalanan solat dengan penuh tenang. Itu dia. Dan seterusnya, bila kita masuk ke surau ataupun ke masjid kan, okey, kadang-kadang masjid tu macam slanting saja, di mana secara direct lah okey, bagi perempuan ada di mana dia patut bila kita nak sembahyang jemaah, di mana patut berdiri, di sebelah kiri, kanan ataupun di betul-betul belakang imam. Okey. Okey, satu. Dua, cara kita mengikuti imam, okey, adakah kita mengikut apa ni kata orang, habis saja imam baca sesuatu ayat, dan imam kata Allahu Akbar, kita terus Allahu Akbar, terus turun, terus melakukan apa yang patut. Itu maksud saya. Sama ada kita direct ataupun nunggu imam habis Allahu Akbar. Okey, itu dia Puan Halimah. Jadi Ustaz, mengenai dengan tempat solat perempuan ini, kita kata perempuan ialah solat dia di belakang. Dia bukan di kanan, dia bukan di kiri, sebaliknya di belakang. Kalau katalah suami isteri, mereka nak solat dengan ruang yang cukup, suami di depan, isteri di belakang. Itu cara. Sebenarnya kalau kita berjalan pun, kalau nak kira berjalan nak ke mana-mana, suami depan, isteri belakang. Cuma kebelakangan ni berkepit, tangan pegang jalan. Kalau nak kira, isteri belakang. Negara Arab masih berlaku, yang mana kalau suami isteri, suami depan, isteri belakang. Itu suami dia tu, isteri di belakang. Tapi kita di Malaysia ni dah jadi satu kebiasaan. Kalau berjalan-jalan pergi pasar malam ke, pergi petang-petang ke, maka berpegang-pegang, laki-laki, perempuan, suami isteri, kadang-kadang sampai tua-tua pun berpegang-pegang lagi. Jadi kira-kira boleh kita kata laki-laki depan, perempuan belakang. Itu adab dalam solat. Jadi macam tu juga kedudukan saf di masjid, di surau. Jangan buat perempuan di sebelah kanan atau di sebelah kiri yang membentengkan mereka dengan tabir, tetapi buatkan perempuan di belakang. Mudahkan dia punya, dan tidak menjadi suatu masalah kalau tabir terus tertutup. Jangan kita bentengkan dia dengan dinding yang tidak ada laluan pintu. Kalau ada pintu, walaupun berdinding, maka tak ada masalah. Itu kedudukan dia. Mengenai dengan soalan yang kedua, kita ikut imam. Ikut imam ni dalam konsep mazhab Syafi'i ialah selepas imam buat. Kerana ada mazhab lain, ikut imam makna serentak. Kalau jalan tu sama-sama jalan, itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak, imam di depan, makmum di belakang. Mana kita biar imam buat dulu. Imam Allahu Akbar. Tambah dalam urusan takbir, jangan sekali-kali berlaku perselisihan. Dia bar, kita ak, jadi bertemu, tak boleh. Dia kena selesaikan imam. Imam Allahu Akbar, habislah, baru kita Allahu Akbar. Itu dalam urusan takbir. Kalau berlaku perselisihan, imam bar, kita ak, jadi bertemu di situ, itu membawa kepada batal solat kita. Dalam lain-lain hal, apapun kita bagi imam dulu. Allahu Akbar rokok, kita rokok. Sami Allahu liman hamidah bangun, kita bangun. Bagi imam dahulu. Maknanya itulah imam. Innama ju'ilal imamu liyuqtada bih. Imam ni dijadikan untuk kita ikut. Apa makna ikut? Kalau kita tak pasti, dia buat tak selesai, bagi dia selesai, barulah kita buat ikut imam. Ya, itu dia jawapannya. Dan seterusnya Cik Azizi dari Seremban. Saya nak tanya, di masjid tempat saya berjemaah, kadang-kadang ada imam tak, kadang-kadang imam utama tak datang, jadi Bilal yang gantikan. Kadang Bilal ada baca macam bi'alai, dia tak baca ghairil maghdubi alaihim, tapi dia baca ghairil maghdubi alaihim bunyi dia. Jadi sah ke sembahyang jemaah, sembahyang saya pada masa tu? Itu saja Ustaz, terima kasih. Jadi masalah bacaan Bilal ini, saya rasa satu
yang kita perlu tengok selalunya Bilal yang ada, yang dipilih untuk mengazankan, melaungkan azan, dia mempunyai suara. Selalunya kita tak pilih orang yang suara tak macam mana pergi azan. Kita nak dengar, kerana dengan suara yang merdu tu, orang yang tidur boleh bangun. Orang yang sedang makan, azan sedap dengar, dia boleh berhenti. Jadi kalau Bilal ni, mungkin saya rasa di sini kita kena dengar lebih jelas lah. Mungkin Bilal tak silap baca kot, kita yang silap dengar. Jadi saya rasa kalaupun kesilapan Bilal, kita cuba betulkan sangkaan kita. Yang mana Bilal baca alaihim, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ba tu ada, saya rasa ada, insya-Allah Bilal. Jadi dengan sangkaan baik, InsyaAllah ada. Kita ikut je lah Bilal. Maka solat kita sah insyaAllah. InsyaAllah. Dan seterusnya, kalau kita solat sunat malam hari, boleh tak dibaca dengan nyaring? Dan kita yang ketiga, kita digalakkan sentiasa dalam uduk. Kalau dalam uzur, terangkat tak uduk kita tadi dalam masa uzur tu? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mariam. Ya. Taib. Masalah solat malam, dia kalau kita solat dalam keadaan kesunyian dan tidak membawa kepada gangguan orang, maka kita baca, kalau solat sunat ni jangan terlampau tinggi, kuat nyaring, dan jangan terlampau rendah sampai tak dengar apa. Baca sekadar telinga kita dengar, dengan tidak menimbulkan gangguan pada orang yang tidur, maka boleh, tak ada masalah menyaringkan bacaan waktu malam walaupun dalam solat sunat, dengan tidak menimbulkan keadaan yang kalau nyaring takut nanti tak khusyuk pula atau tak ikhlas pula. Tengok kita nak tunjuk dekat suami kita, kita ni memang kaki solat, baca kuat-kuat, mungkin itu akan timbul perasaan. Jadi kita jagalah, ini penting niat kita jaga. Begitu juga suami, jaga niat kita. Jadi kalau nyaring itu boleh, jangan sampai timbulkan keadaan suasana yang mengganggu. Bukan ganggu orang tidur saja, ganggu kita punya pencapaian kita, keikhlasan kita tu yang kita nak. Dah penat kita bangun, tiba-tiba bukan kerana Allah, kerana suami kita, kerana isteri kita, rugi kita, lebih baik kita tidur. Itu dia punya kedudukan. Mengenai dengan keadaan uzur, orang yang ada uzur, dalam uzur, dia tak boleh ambil uzur. Walaupun kita kata, dia ada dua beza. Kalau kita dalam keadaan junub, sunat kita ambil uzur. Nak makan, nak minum, nak tidur, sunat kita ada uzur kalau kita dalam keadaan junub. Tapi kalau kita dalam keadaan uzur, tak boleh kita ambil uzuk. Kalau kita ambil uzuk, hukum dia haram. Kalau katakan kita pergi dapatkan rawatan, mana-mana bomoh lah kata, oh ini kena ada uzuk ni, ya, dalam keadaan mana nak mengelak daripada gangguan jin dan syaitan, maka dia pun ambil uzuk dan dia tak peduli dalam keadaan dia sedang uzur, perbuatan tu tak boleh. Haram mengambil uzuk ataupun mandi wajib dalam keadaan haid, dalam keadaan uzur. Kalau mandi sunat tu boleh. Orang uzur boleh mandi sunat. Dia mandi sunat hari raya boleh. Tapi tak ada pula uzur sunat. Jadi kita tak boleh ambil uzur dalam keadaan uzur. Wallahualam. Dan berkait pada soalan-soalan yang berkaitan tentang kesalahan imam, ada satu soalan daripada Facebook. Kamal bertanya, ketika solat jemaah dengan suami, suami melakukan kesalahan sama ada perbuatan ataupun bacaan, apa perlu saya buat? Tapi kalau imam melakukan kesalahan, jadi kita macam mana nak buat? Kita nak tegur imam ke? Ada benda yang boleh kita tegur, kita tegur. Contohnya dia baca silap, ataupun dia tersasul, ataupun dia terlupa apa sambungan dia, kita boleh tegur, kita kuatkan bacaan kita. Tak ada masalah. Tapi ada benda yang kita tak boleh nak tegur. Jadi kalau kita tak boleh nak tegur, kita nampak katakan ada tai cicak basah dekat kaki dia, kita nak tegur macam mana? Takkan nak ambil pen campak dekat kaki dia, takkan kita nak buat apa nak beritahu dia. Jadi maknanya di sini kita mufarakah daripada imam, keluar daripada imam, dan kita buat solat kita. Bila dah selesai nanti kita beritahu bahawa imam tadi nampak tai cicak lah dekat kaki, basah pula tai cicak tu. Maka imam tengok betul basah lagi. Kalau tai cicak dah kering, itu tak ada masalah. Kalau macam kita pergi ke Mekah, macam sekarang ni suasana orang pergi ke Mekah, jadi kita tak dapat elak satu masalah, ialah taik burung merpati banyak sangat. Kadang-kadang kita balik, kita tengok dekat stukin kita ada, maka kita dah solat tadi baru kita perasan stukin hitam, taik burung merpati hitam. Mana kita tahu, balik kita tengok ada benda tu. Kalau kering, memang masa sentuhan tadi kering, tak ada masalah, solat kita sah, itu dimaafkan.
Saya insyaAllah mungkin panggil kita yang terakhir untuk sesi kali ini, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya. Kadang-kadang saya pergi solat dekat surau di petrol pump, dekat petrol pump. So ada makmum yang solat belakang imam, seorang makmum. So bila kita nak join makmum tu, kita nak duduk sebelah kanan dia ke ataupun kita buka saf baru? Terima kasih Assalamualaikum. Salam. Kalaulah imam berada di depan dan kita dapati ada orang di sebelah kanan dia, dan kita baru nak masuk, kalau nak ikut kaedah asal, kita kena pergi ke kiri imam. Kita takbir Allahu Akbar kiri imam, dan kita undur ke belakang, dan orang yang di kanan undur ke belakang, dan kita rapatkan. Tapi ramai orang tak tahu benda ni. Jadi ada yang berlaku bila imam di depan, di sebelah kanan imam ada satu orang, datang orang ketiga dia pergi duduk di sebelah makmum tadi. Itu tak betul. Kita bukan berdiri di belakang imam dan bukan di kanan, tapi sebaliknya kita pergi di kiri imam. Kita takbir Allahu Akbar, kita langkah ke belakang. Dan orang yang depan tu bila dia ditepuk, diberitahu, dia pun langkah ke belakang. Maka wujudlah saf di belakang imam. Itu kedudukannya. InsyaAllah itu dia antara yang sempat kita kongsikan persoalan menerusi Facebook dan juga talian 0362051500 berkaitan tajuk kita pagi ini, syarat solat sah jemaah. Dan mungkin sebagai penutup sedikit Ustaz, silakan. Dalam penutup saya nak ingatkan, kerana saya suka mengatakan di awal tadi mengenai dengan musim percutian anak-anak. Jadi sekali lagi saya nak menasihat kepada ibu bapa, kita ingatlah anak kita ni adalah aset yang mahal. Harta paling mahal, tak ada nilai dia. Nak banding dengan kereta, nak banding dengan rumah, nak banding segala perhiasan rumah, anak tu. Jadi perhatilah anak-anak kita. Jangan kita tengok dalam masalah kesihatan dia, pelajaran dia, tapi solat dia. Sebab itu bila cuti ni kita balik kerja, tengok awak dah solat belum? Awak solat kat mana? Buatkan satu jadual, ambilkan kehadiran dia, buatkan tanda dia. Dengan kalau suami isteri tak ada kat rumah, pekerja rumah ada, kita minta awak tandakan dia di mana dia solat apa semua. Kalau ini yang dititik beratkan, insya-Allah anak kita akan jadi manusia yang sangat berguna dan memberikan kita satu rasa kepuasan. Sonok tengok anak kita solat. InsyaAllah dengan ini akan dapat satu faedah yang besar untuk kita, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Itu yang kita doakan. Dan Ustaz, sampai kita bertemu lagi, ucapan terima kasih saya kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.